sambung gerakan jatuh bebas. Jatuh bebas ni maksudnya jatuh tanpa sebarang daya lah, tanpa rintangan udara. Okey. Kalau kita tengok kalau jatuh bola yang jatuh tu dia jatuh ada lingkut-lingkut je. Kalau jatuh bebas ni dia jatuh straight lah. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti. Okey. So kata kunci dia jatuh bebas dipengaruhi oleh daya graviti sahaja dan tidak ada mengalami sebarang tindakan daya lain seperti rintangan udara ataupun sebarang daya geseran lah. Jadi gambar foto menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh dari pokok. Apa sahaja objek yang jatuh dari pokok dia akan mengalami jatuh bebas. Okey. Mana-mana lah, tak kisahlah. Apa sahaja kita pun kalau jatuh, kita akan jatuh gedebuk ke bawah. Samalah objek-objek lain. Tu yang kita namakan jatuh bebas. Jatuh bebas di udara normal lah. Satu lagi jatuh bebas dalam vacuum kita panggil. Okey. Dalam vacuum ni maksudnya ibaratnya termos air panas tu bersifat vacuum. No air, tiada udara. Okey. Dalam kehidupan harian kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dengan lebih cepat daripada objek yang ringan. Ni contohlah andaian dia kalau bola logam dengan bulu pelepah. Mana dulu jatuh? Mestilah yang berat dulu jatuh kan? Yang jisim tinggi jatuh. Okey. Objek yang berlainan jisim akan mengalami jatuh dengan pecutan yang sama. Okey, jika rintangan udara tak wujud. Dan situasi ini akan berlaku dalam vacuum lah. Benda yang sama berlaku di udara sekarang ni normal akan berlaku dalam vacuum. Tapi konsep dia kalau dalam vacuum bulu pelepah dan bola logam akan jatuh serentak. Okey. Pada masa yang sama di ruang vacuum. Okay, maksudnya bulu pelepah tu dia tak ada rintangan udara. Dia akan mengalami jatuh bebas sama dengan bola logam. Boleh faham tak? Maksud jatuh bebas di udara dengan dalam vacuum. Dalam udara, bola logam jatuh dulu. Dalam vacuum, kedua-duanya akan jatuh secara serentak. Boleh? Laju ke? Boleh respon tak? Boleh. Boleh ke? Serentak. Boleh je. Okey. Dan wujud satu daya dalam keadaan vacuum ke dalam keadaan udara ke semua jatuh ke bawah dengan satu daya tarikan dinamakan pecutan graviti. Nilai pecutan graviti ni kita panggil nilai pecutan graviti di bumi lah. Okay, nilai dia adalah 9.81 meter per saat kuasa negatif 2. Okey, nilai ni adalah nilai tetap. Sama juga daya tarikan, nanti awak akan belajar bab 3, nilai pecutan graviti ni berbeza di antara planet. Okey, nanti awak kena belajar pengiraan tu dekat bab 3. Okey, so situasi kat sini kita katakan dia mengalami jatuh bebas iaitu jatuh tanpa rintangan udara. Okey, dalam biasa kena tahu takrifan jatuh bebas. Jatuh dengan pecutan graviti tanpa rintangan udara. Okey. Pecutan graviti nilai berapa? 9.81 meter per saat. Kalau dahulu silibus KBSM nilai dia adalah 10. Menentukan nilai pecutan graviti, okey. Objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dinamakan pecutan graviti. Yang ni adalah eksperimen menggunakan photogap. Okay, untuk menentukan nilai pecutan graviti G. Eksperimen ni, alat radas ni tak ada dalam makmal. Tapi yang ni kita perlu buat report amali sebenarnya. Okay. Awak perlu buat report amali untuk eksperimen ni. Yang ni kita hold dulu. Eksperimen ni nanti teacher akan bagi dalam tele dia punya pergerakan eksperimen ni. Ataupun awak boleh scan code ni, dia ada eksperimen jatuh bebas guna photogate ni. Mana-manalah. Pergerakan jatuh bebas ni ibarat kita buat eksperimen dia akan masa detik gitu. Boleh ingat kan? Dia akan masa detik tu kita akan dapat tik, betul?
Okey. So Betul. dekat tik-tik tu, kalau dekat photogate ni dia akan nampak snap gambar. Gambar tu bola jatuh. Bola dengan gerakan perlahan. Okey, itu maksud photogate lah, gerakan perlahan. Kalau macam gambaran dia, kita buat yang kita detik tu lah. Titik-titik kita dapat. Okey. Yang ni kalau boleh Google lah. Boleh Google photogate ataupun gerakan perlahan. Kalau awak tengok gambar katakanlah kat TV tu bola sepak nak tendang bola masuk gol. Gerakan laju dengan gerakan perlahan. Okey, pergerakan bola tu. Yang tu yang kita namakan photogate lah. Yang kita nak uji dia. Okey, nilai pencuitan graviti G berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, kita belajar bab ni. Okey, akan belajar bab 3. Bab 3 pun awak akan belajar benda yang sama dengan ni. Misalnya nilai G di khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat kuasa negatif 2. Manakala nilai G di kutub bumi ialah 9.83 meter per saat kuasa negatif 3. Okey. Hal ini sebenarnya kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk sfera yang sempurna. Okey. Ada isu kata bumi ini berbentuk bujur. Tak ada, sebenarnya dia sfera tapi tak bulat betul-betul, tu maksud dia. Okey. Jadi kita ambil nilai sekarang ni yang kita pakai oleh ahli saintis lah yang kaji, dia ambil satu nilai yang tetap iaitu 9.81 lah. Okey. So nak faham nilai kat kutub utara, nilai G dia 9.83 meter per saat kuasa negatif 2. Jadi nilai dia lah daripada garisan khatulistiwa ialah 9.78. Dan kita ambil nilai 9.81. Okey. Sebab apa? Ni nak dia kata ni, 9 Raja 2.0 menunjukkan bahawa jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh daripada jarak dari kutub ke pusat. Sebab tu nilai dia lebih. Okey. Nilai khatulistiwa tu kurang. Okey. Kalau kat kutub bumi tu 9.83, permukaan bumi 9.81. Berbeza disebabkan kita panggil jarak ataupun jari lah. Alright, next penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Formula ni kita dah belajar kan? Ingat tak lagi persamaan gerakan? Ada dah belajar kan? Dalam kelas kan? Ingat tak? Sebelum cuti. Tapi yang ni melibatkan pencuitan graviti yang ada 4 persamaan tu. Ingat tak? U sama dengan A campur. Ingat tak? B sama dengan U campur AT. Ingat tak? Ingat tak? Ingat Ingat. Tak ingat teacher. Ni atas ni. Ada dalam bab ni sebelum pita detik. Selepas gerakan ni yang ni. Okey. Lepas kita belajar hal laju, pencuitan. Okey. Yang tu ingat. Yang tadi tak ingat. Awal-awal kita belajar. Ni. Okey, lepas tajuk ni. Persamaan gerakan. Nak pilih masuk mana nilai-nilai dia. Ni pita detik. Okey, yang ni pun ada juga photogate ni. Ni. Yang ni kena ingat ni. Ni lah bendanya. Okey, benda yang sama tapi ditukarkan A tu kepada G, S tu kepada H. Sama je. Formula yang sama, cara dapatan yang sama. Kalau macam ni, nilai pertama tak ada nilai apa, dia mesti ada 5 nilai. V, U, A, T dan S. Kalau macam persamaan gerakan pertama ni, dia tidak ada nilai S. Jadi kalau dalam graviti tak ada nilai H lah. Okey, kalau persamaan kedua ni, S sama dengan 1/2 U campur V darab T. Tak ada nilai A. A tu maksudnya nilai G, pencuitan graviti. Jadi kalau dalam persamaan graviti, S ni tukar kepada H. Jadi H sama dengan 1/2 darab asyik tambah U campur V darab T. Okay. So, sekejap Hello, saya kok. Hello?
Okay, sorry. So kalau macam sama gerakan ketiga ni, H sama dengan UT campur 1/2 GT kuasa 2. Okay. So dia tak ada nilai V. Ya. Okay, next persamaan gerak keempat ni, sorry V kuasa 2, U kuasa 2 campur 2GH. Jadi nilai kat sini tak ada nilai apa. Okay, tak ada nilai T. So kita, nilai yang tak ada tu adalah persamaan yang kita nak guna untuk cari nilai, cari jawapan soalan lah. Kita kena tengok contoh soalan lah. Okay. Ni dia punya AutoCAD tadi. Okay, persamaan dia kat bawah ni. Okay, tengok contoh soalan. Soalan pertama. Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan laju awal 10 meter per saat. Okay. So, U ni ialah 10 meter per saat. Hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksima. Okay, masa T sama dengan berapa? Okay, dia nak cari. So, dia bagi nilai laju awal je. So, tinggi maksima yang boleh dicapai nak H. Abaikan rintangan udara. Diberi nilai G sama dengan 9.81. So, nilai kat sini ada yang pertama laju awal, berhenti laju akhir, kosong. Lepas tu ada G, 9.81. Okay. Jadi bila bola dilontar ke atas, nilai G tu adalah negatif. Okay. Kalau bola dilontar ke bawah, nilai tu adalah positif. Sebab dia berlawanan arah. Kena faham ni. Dia kata secara menegak ke atas. Okay. Jadi nilai dia adalah negatif. Sebab tu dia tulis negatif 9.81. Okay, next kena pasti rumus. Okay, so kita ada U, ada V, ada G, soalan nak cari T. So rumus apakah yang tak ada nilai? Nilai apa yang tak ada? Okay, kita ada nilai U, V, G. Okay, kita nak cari termasuk juga nak cari nilai T tu. Jadi rumus apa yang tak ada kat sini? Okay, yang tak ada nilai H kan? Okay, yang tak ada nilai H. Jadi persamaan gerakan yang pertama lah. Okay, guna persamaan gerakan pertama. V sama dengan U campur GT. Okay, so masuk nilai, dapatlah nilai jawapan dia 1.02 saat. Tu nak cari T. Soalan yang kedua pula nak cari S ataupun G. Okay, nak cari S ni mana-mana rumus yang ada nilai S ataupun nilai H. Tak kisahlah rumus persamaan kedua ke, ketiga ke, okay, keempat ke, yang mana-mana melibatkan nilai H. So macam ni masuk nilai sebab kita dah ada nilai persamaan kosong, 10, U, V sama kosong, U 10, kita ada G 9.81, kita nak cari nilai S ataupun H.
So dapatlah 5.10 meter. Tu bagaimana kita nak gunakan rumus. Okey, contoh 2. Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing tinggi 10 meter. Tentukan masuk untuk batu itu jatuh sampai ke tanah di bahagian bawah tebing. Dan laju batu sebelum menyentuh tanah. Abaikan rintangan udara. Okey. Jadi nilai dia kat sini dia bagi nilai S 10. Okey, nak cari nilai T. U bila lepas tu U laju awak adalah kosong. Okey, nilai G 9.81. So masuk nilai dalam rumus. Okey. So dapat jawapan dia 1.43 saat. Negatif tak ambil kira. Okey. Lepas tu hitung laju batu. Boleh guna mana-mana rumus yang melibatkan V. Okey. Macam ni dia tulis ni dia ada persamaan ni. Ada dua lah ni contoh dia. Persamaan guna yang ni satu, yang ni satu. So dapat jawapan yang sama. Okey. So masuk nilai U sama dengan 2. Okey. Darab negatif 9.81. U ni kosong. Sorry, 2 GS tinggal. 2 darab 9.81 darab negatif 10. Dapatlah negatif 14. Sama juga hal laju, negatif tu kita masukkan dia tidak diambil kira kerana batu tu bergerak ke bawah. Negatif tu nak menunjukkan arah direction. Boleh Okey, itu habis jatuh bebas. Ada nak tanya sebelum kita pergi ke seterusnya? Cikgu, Beres? Ya? yang tambah tolok tu gana pula. Tambah ni kalau objek jatuh ke bawah secara normal, okey, bawah tu maksudnya normal positif. Tapi yang jarang kita buat apabila objek tu kita lontar ke atas. Lontar ke atas dia akan jadi negatif. Sama juga direction. Kita ke kanan tu kita panggil positif. Ke kiri negatif. Okey. Jadi negatif ni menunjukkan kalau dalam pengiraan yang tu adalah direction arah. Kalau awak tak tulis nilai negatif, okey, maksudnya awak kenakan bola arah ke mana. Kalau tulis negatif tak perlu tulis arah. Boleh faham tak? Okey. Kalau ke kanan, kalau ke kanan tak perlulah tulis 20 meter, negatif 20 meter. Positif 20 meter, tak perlu. Tulis 20 meter ke kanan. Itulah maksud dia. Kalau tak tulis ke kanan tu kena tulis 20 meter, positif 20 meter. Okey. Konsep yang kedua, 24 inertia. Pernah dengar tak perkataan inertia ni? Belajar dah kan mendengar rendah kan? Tak lagi? Okey, inertia ni tak. Okey, tak apa. Inertia ni ialah satu objek, dia cuba untuk kekal pegun. Macam kita lah, kita kalau tak ada orang usik kita kecuali kipas lah kita kasi sejuk. Sejuk kat situ pun kalau angin terbang ni sudah berlakunya konsep inertia. Okey? Maksudnya perubahan atau pergerakan kepada objek yang ada kat badan kita. Kalau orang tolak kita, kita jatuh. Inertia mungkin berlaku lebih besar. Okey? Itu adalah konsep inertia. Tapi kalau tak ada daya, kita akan cuba menentang arah. Kalau orang tolak dengan sejari pun, okey, sejari tolak. Maksudnya kita cuba kekal pegun juga. Okey? Tiada daya luar yang bertindak. Jadi situasi kat sini, rangkaian 2.2 menunjukkan objek yang pegun di atas meja kekal pegun. Ini istilah dia, kekal pegun. Kalau ada hal laju, dia akan bergerak dengan hal laju seragam. Okey? Walaupun alas meja ni, yang bawah tu disentak. Okey? Kejadian ini disebabkan oleh inertia. Alright? Inertia. Kakak tolonglah orang ada kertas ni. Okey, so maksudnya alas meja tu je yang bergerak tapi dekat atas pasu dengan buah pinggang tu tak bergerak pun. Tu maksudnya dia pegun. Walaupun dia ditarik, benda tu tak jatuh ke bawah. Okey? Tu maksud dia. Inertia ialah kecenderungan satu objek untuk kekal pegun dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju malah.
Dan konsep ini dikenali sebagai inertia ataupun hukum gerakan Newton pertama. Yang kaji benda ni adalah Sir Isaac Newton. So Sir Isaac Newton ni dia mengemukakan 3 hukum. Okay, so yang ni adalah hukum gerakan Newton pertama. Yang ni kena hafal ni. Okay. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan rukun atau bergerak dengan laju malah jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey. So kena garislah kata kunci dia. Kekal, bergun atau laju malah jika tiada daya luar yang bertindak. Boleh Okey, ni hukum gerakan Newton pertama. Konsep inersia ni pula dikaitkan dengan jisim. Kalau jisim kecil, inersia kecil. Ibaratnya kereta dengan lori. Okey? Kereta inersia dia kecil. Kalau lori inersia dia besar. Okey, ni adalah aktiviti lah. Shilling ni kalau tarik kat abot ni, shilling ni akan berada tempat asal tapi dia akan jatuh ke bawah. Okey? Sebab dia mengalami inersia. Mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Gambar foto menunjukkan dua. Sekejap comel. Aduh. Gambar foto menunjukkan bola bowling dan juga bola sepak. Adakah lebih mudah untuk menggerakkan bola bowling atau bola sepak? Bola manakah yang suka untuk diberhentikan apabila bergerak? Mana mudah? Nak tolak bola bowling ke bola sepak? Bola sepak. Sebab bola sepak ringan. Bola sepak sebab dia Bola sepak ringan ringan. kan? Ringan. Yes. Bola sepak mudah digerakkan berbanding bola bowling. Yang mana yang suka untuk dihentikan? Bola Kenapa sepak dia ke dua-dua? bola bowling? Bola bowling. Bola bowling. Bola bowling sebab jisim dia besar. Berat. Okey? Semakin besar jisim, semakin suka untuk dihentikan. Ibarat lori lah, lori dengan bas. Dia kena break jarak berapa meter barulah dia berhenti sendiri. Betul tak? Okey? Itu maksudnya mengalami konsep inertia. Sama juga payung ada air hujan tu bila kita pusing je payung tu, air hujan tu akan keluar. Akan melimpah keluar. Tu maksudnya mengalami inertia. Kalau pergi kedai bawa troli, kalau troli kosong senang kita nak tolak. Tapi kalau troli penuh barang suka untuk tolak. Jadi semakin besar jisim, semakin besar inertia. Okey? Jadi kesimpulan dia, objek yang biji besar seperti bola bowling suka digerakkan dan dihentikan. Okey, hubungan dia semakin bertambah jisim, semakin bertambah inertia lah. Yang ni. Yang ni pun kita kena buat eksperimen sebenarnya menggunakan apik G. Awak boleh buat eksperimen ni kat rumah menggunakan pembaris pun boleh, menggunakan hanger pun boleh buat sendiri. Dia akan dapat nilai bacaan yang sama guna stopwatch je. Okey, boleh cuba buat dah. Seterusnya, inertia tak ada. Yang ni hanya untuk pengiraan je lah bacaan. Kalau yang ni macam kita buat eksperimen bandu. Ambil bacaan pertama, bacaan kedua, lepas tu cari nilai purata. Okay, yang tu tak ada apa. Inertia ni konsep sahaja. Okay, semakin besar jisim, semakin besar objek. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. Itu kesimpulan lah untuk inertia. Dalam soalan berkenaan inertia, banyak keluar aplikasi kehidupan harian kita lah. Dia akan bagi situasi. Contohnya kesan inertia yang pertama ni dekat ISS. Okay, Stesen Angkasa Antarabangsa. Dekat sini tak ada graviti, maksudnya objek semuanya akan terapung. Okay. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inertia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Yang bawah ni menunjukkan gambar foto menunjukkan neraca inertia kas. Okay, yang digunakan oleh angkasawan untuk mengukur jisim badan. Tempoh ayunan seorang angkasawan
digunakan untuk menentukan jisimnya. Ni neraca inertia. Kalau awak tengok tu dia pegang ni, dia tengok kaki dia tu dekat ni tepi ni dia letak. Okey. Neraca ni dia bergerak lah. Dia bergerak ke atas ke bawah seperti jangka masa detik tu. Okey, berayun. Berayun. Kita nak tahu berapa jisim dia. Inertia boleh memberi kesan yang baik dan kesan yang buruk lah dalam kehidupan harian kita. Okey. Yang ni adalah contoh. Situasi pertama, yang ni biasa keluar periksa situasi ni. Titisan air hujan jatuh daripada payung apabila payung yang basah diputar dan diberhentikan serta-merta. Alright, ni adalah konsep inertia. Ni situasi ni ada baik buruknya lah. Ni keburukan dia lah. Bila kita nak gerak, bila nak start enjin, okay, nak gerak kereta tekan minta ni, kita mesti tumbang ke belakang. Kalau brake, terhumbang ke depan. Kalau apa ni, secara mengejut boleh menyebabkan kecederaan lah. Yang ni situasi ketiga, sos. Okay. Nak tuang sos, kalau kita buka, terus tuang, dia keluar lah. Keluar tapi slow kan. Jadi kita kena goncang dulu. Kena goncang, hentikan dan sos ni akan keluar. Okay, next yang ni minyak petrol. Minyak petrol tu kita kena tengok, sebenarnya dia ada tangki banyak. Kita nampak dia luar tu je, satu tangki je. Sebenarnya dalam tu ada partition kecil-kecil. Okay. Sebab apa? Sebab nak mengurangkan geseran. Kalau kereta ni membelok, lori ni kepala dia membelok, dia akan mengurangkan geseran yang bergerak antara tong-tong minyak dalam tu lah, tangki tu. Okay. Jadi dapat mengurangkan impak inertia kalau lori itu berhenti secara mendadak. Situasi kelima, okay, ni roller coaster. Okay. Semasa gerabat roller coaster tu berubah arah dan laju pergerakan secara tiba-tiba, inertia badan penumpang akan cuba mengekalkan keadaan gerakan asalnya. Apa yang membantu? Okay, seat belt lah. Sama juga kita bila auto brake, okay, seat belt tu akan lock. Okay. Sama jugalah dekat sini. Seat belt ni memain peranan untuk mengelakkan kita terhumban ke hadapan. Mengurangkan kesan inertia. Jadi tu situasi inertia. Okay. Inertia tak ada tak ada pengiraan. Cuma konsep. Boleh ada nak tanya sebelum kita pergi momentum? Ada nak tanya konsep inertia? Okay. Istilah tu kena hafal lah. Istilah hukum gerakan Newton pertama, inertia. Okay, next ialah momentum. Momentum ni kira. Gambar foto 2.7 menunjukkan kereta yang dipandu laju dan lori yang membawa muatan berat di lebuh raya. Kenderaan manakah yang sukar untuk dihentikan sekiranya dipandu dengan hal laju yang sama? Okey. Yang mana suka nak henti? Kereta ke lori? Lori. Lori. Lori bila brake ni mesti bunyi kan? Nak brake tu. Okey, antara lori dengan kapal terbang mana lebih tu? Suka nak henti? Kapal terbang. Kapal terbang. terbang. Terbang lagi lah. Alasan dia nak berhenti tu panjang. Okey. Sebab objek dia besar, jisim dia besar. Jadi kapal terbang, dia punya bunyi tu pun dah kuat. Tahu dah kapal terbang lalu. Bunyi kat sini tu menggambarkan situasi momentum. Bunyi. Kalau accident, okay, kapal terbang meletup, bunyinya mesti kuat kan? Bunyi kat situ momentum. Okay. Pelanggaran kat situ momentum. Sebab apa momentum? Sebab jisim dia bergerak darat dengan hal laju. Jisim objek berdarat dengan hal laju objek. Kapal terbang bergerak laju. Okay, jadi dia punya momentum dia besar. Momentum ialah kuantiti skala lah. Semua objek yang bergerak mempunyai momentum. Semua. Termasuklah kita. Okay.
Jatuh kat situ, bunyi kat situ mengabarkan situasi momentum. Boleh faham Arah momentum bergantung kepada arah hal laju. Objek yang bergerak dengan hal laju tinggi atau gising yang besar mempunyai momentum yang besar. Jadi gising besar, inertia besar, momentum besar. Tajuk ni dia saling berkait. Satu lagi daya. Okay? Daya besar. Momentum simbol dia adalah P huruf kecil. Jarak gising M huruf kecil, V huruf kecil. Unit dia kilogram meter per saat. Okay? Unit kilogram meter per saat. Mengkaji bagaimana gising hal laju satu objek mempengaruhi kesan untuk menghentikan objek. Alright. Next, sekiranya lori itu bergerak dengan hal laju yang sama dengan kereta sebut berapakah momentum lori. Okay. Jadi momentum lori ni darab dengan hal laju lah. Hal laju tu akan jadi 30. So dapat 600,000. Maksudnya 600,000 tu lebih laju lah daripada 22 meter per saat. Unit dia momentum Newton Newton saat. Okey, ni aplikasi momentum dalam kehidupan lah. Contohnya ahli bomba. Kenapa dua orang sampai kena pegang hos tu? Sebab menyebabkan dia tersentak ke belakang apabila air yang keluar tu dipancutkan dengan hal laju yang tinggi. Okey. So ni kita panggil momentum lah. Yang keluar tu prung tu, bunyi keluar tu momentum. Kita nak gambarkan momentum tu dengan bunyi lah. Okey, next prinsip keabadian momentum. Okey. Prinsip keabadian momentum ni refer kepada pelanggaran. Pelanggaran kita mesti melibatkan dua objek lah. Yang ni aktiviti di makmal. Okey, kita tengok yang ni. Okey. So ada dua objek mempunyai gising yang berbeza. Hal laju pun berbeza. Jadi setiap objek ni kalau objek besar kita boleh nampak dah. Yang ni momentum dia besar. Kalau objek kecil momentum dia kecil. Jadi kena hafal ni prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ni dia adalah dia punya formula dia. U tu hal laju awal inertia. V tu hal laju akhir final velocity. Okay. Jadi M1 campur darab U1 campur dengan M2 U2. Sama dengan selepas pelanggaran M1 darab V1 sama dengan M2 darab V2. Okey. Ni kalau letupan. Letupan dia sama. M1 sama V1 sama dengan M2 V2. So ada dua jenis pelanggaran iaitu pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal dia berpisah selepas pelanggaran. Pelanggaran tak kenyal dia akan bergerak bersama-sama. Contohnya katakanlah motor aksiden dengan lori. Lori pun seret. Yang tu kita panggil pelanggaran tak kenyal. Dia akan bergerak bersama-sama. Okey, dan yang ketiga ialah letupan lah. Letupan contohnya roket, meriam, bunga api. Macam tadi bomba tu, panca air. Okey, yang tu kita panggil letupan. Jadi letupan formula dia sangat mudah. M1, V1, M2, V2. Negatif ni arah Selalunya kalau pengiraan kita abaikan negatif. Okey, yang ni awak punya PBD kena bina dan lancar roket air. Okey, yang ni awak punya tugasan nanti awak kena buat satu roket dan juga buat penerangan roket lah dalam bentuk PowerPoint ke video ke sebagai PBD. Nanti Cici Makdus mulalah yang tu. Okey, next 2.6 daya. Boleh ke? Laju ke? Boleh je. Kalau masalah Okey. telefon tau. Boleh Polisi je, tak buat Cik. shot sendiri. Okey. Kebanyakan aktiviti Ada. dalam kehidupan harian melibatkan daya. Okey, daya boleh mengubah keadaan gerakan. Apa saja yang menggerakkan objek tu mesti ada daya lah. Maksud sekarang ni gising. Bila gising besar, inertia besar. Inertia tu yang nak menggerak inertia tu daya, perlukan daya. Okey. Dan kalau inertia besar, daya besar dan juga momentum besar. Dia berkait. Okey. Ini kita aktiviti kalau satu troli kuranglah daya dia. Kalau 3 troli daya dia besar. Okey, ni hubungan
Pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu malah. A berkadar langsung dengan F. Okey. Ataupun A berkadar songsang dengan 1/M. Untuk membentuk satu formula daya, F sama dengan MA. Right. Jadi awak kena ingatlah Dr. Irfan, daya force, M mass, pecutan acceleration. Jadi hubungan dia, okey, yang ni untuk mendapatkan hukum gerakan Newton kedua. Kita gantikan nilai A tu sama dengan V tolak U per T. So kita dapat hubungan F berkaitan langsung dengan MV tolak MU per T. Okay? Ni hubungan dia lah. Alright. Next seterusnya menyelesaikan masalah melibatkan rumus. Rumus ni mudah saja. Masuk nilai je awak kena tahu. 80 ni apa? Jisim. 160 apa? Daya. Nak cari apa? Pecutan. Okey, gantikan saja dalam formula F sama dengan MA. So dapatlah jawapan dia A sama dengan 2 meter per sub per senti 2. Sangat mudah. Okey. Yang ni adalah pengiraan fizik yang mudah lah. Okey, next contoh 2, hitungkan daya. Okey, diberi jisim 1200. Laju 30 meter per saat negatif 2. Okey, brake ditekan. Okey, ada masa T 5 saat. Dapat negatif 6 meter per saat. Berapakah nak kira daya? Negatif 7,200. Okey. Sampai situ ada nak tanya daya, kita last dah ni. Impas dan daya impas. Okey. Sebab apa kita kena go through buku teks? Sebab soalan KSM bentuk baru dan dia akan apa-apa saja dia akan bergantung pada buku teks, gambar rajah ke, rumus ke. Okey, dia akan refer buku teks lah. Ni impas. Bila ada inertia, ada apa tadi? Jisim, inertia, daya, lepas tu momentum, wujudnya impas dan daya impas. Konsep dia sama. Impas ni sama dengan momentum. Okey, cuma formula dia je berbeza. FT sama dengan MA. Okey, ataupun boleh guna F darab T. Tindakan membengkokkan kaki, ni adalah aplikasi lah situasi kehidupan harian. Adalah untuk mengurangkan magnitud daya impas ke atas badan. Impas merupakan perubahan momentum. Ni dia punya kata kunci. Impas adalah perubahan momentum. Maksudnya tadi kalau momentum P sama dengan MV. Sekarang ni ada dua nilai hal laju akhir dengan hal laju awal. Okay, so impas sama dengan MV tolak MU. Okay, jadi MV sama juga FT. Di mana F daya yang dikenakan, T adalah masa impak. Okay, inilah formula dia. Yang kena ingatlah. Jika perubahan momentum MV tolak MU adalah malar, maka F berkadar langsung dengan, berkadar secara songsang dengan 1 per T. Jika F tinggi, T kecil. Jika T kecil, F besar. Dan sebaliknya. Kalau T besar, F kecil. Tu konsep lah. Okay, next adalah hukum gerakan Newton ketiga. Jika ada daya tindakan, mesti ada daya tindak balas. So ada 3 hukum yang awak kena hafal. Hukum gerakan pertama, inertia. Hukum gerakan kedua, momentum. Hukum gerakan ketiga, inilah keseimbangan daya. Jika ada daya tindakan, mesti ada daya tindak balas. Okay. Menambah magnitud impas melalui tindakan ikut lajak. Impas ni ibaratnya pernah tengok iklan impas, pewangi impas. Pernah kan? Pewangi je. Tak pernah. Maksudnya lalu je ke orang tu bau wangi. Okey? Itulah impas. Impas ni kesan daripada momentum. Okey? Mesti ada daya akhir, ada laju akhir, laju awal, perubahan pergerakan. Daya tindak balas ke atas kaki, daya tindakan ke atas bola, tindakan ikut lajak. Sepakan yang kuat diikuti oleh tindakan ikut lajak akan menghasilkan impas yang besar. Okey, bila kita tendang bola, sakit tak kaki?
Kalau orang biasa mungkin orang kata tak sakit kan? Sakit. Tapi bila laju, sakit tu maksudnya mungkinlah gerakan bola tu laju. Sebab kita gunakan daya yang besar. Jadi bila bola tu jatuh saja debok, maksudnya wujudnya daya impas. Sepanjang pergerakan tu, pergerakan meluncur tu, okey? Pergerakan kita panggil apa nah? Bentuk semi belaktan, separuh belaktan tu. Okey, yang tu pergerakan halaju awal ke halaju akhir tu impas. Jatuh je bola tu wujudnya daya impas. Tu maksud dia. Dengan itu bola mengalami perubahan momentum yang besar dan bergerak dengan halaju yang tinggi. Okey. Tu adalah impas lah. Kesan lainnya yang ni. Kereta memang dicipta mudah kemek, tak perasan pun ada pelanggaran. Sebab apa? Sebab nak kurangkan daya impas. Okey. Pelanggaran menyebabkan kereta dihentikan dengan mengalami satu perubahan momentum. Di mana bahagian kereta memang direka mudah kemek bagi memanjangkan masa pelanggaran dan nak mengurangkan daya impas. Tu kata kunci. Memanjangkan masa pelanggaran, mengurangkan daya impas. Okey, ni nak meningkatkan daya impas ni kebaikan. Nak cepat ni tumbuk, okey, hancur, mestilah guna daya yang besar. Okey. Daya tindakan ke atas lesung tu kita tumbuk tu. Okey, pergerakan tu impas. Tumbuk jatuh degung bunyi tu daya impas. Kalau semakin besar daya, semakin besarlah daya impas dihasilkan. Okey, dengan menggunakan halaju tinggi. Okey, next ni adalah pengiraan lah. Impas. Okey, kalau awak tengok ni I ni macam J. Okey, I impas sama dengan MV tolak MU. Okey. Soalan dia. Sebiji bola prosesi yang berjising 0.058 kg dilontarkan pada halaju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Berbola plastik itu melekat pada dinding. Berapakah impas yang terhasil pada berbola plastik itu? Okey, ada halaju awal 10. Berhenti halaju akhir jising 0.08. Masuk sahaja nilai. Kalau tengok pengiraan ni awak boleh faham lah, tak ada masalah. Rumus kena hafal. Yang kedua, seorang pemain golf memukul bola golf berjising 45.93 gram. Gram ni kena tukar, kena ingatkan kena tukar dalam kilogram. Okey, diberi halaju 50 meter per saat. Masa 0.05 saat. Okey, berapakah nilai dia? Okey, masuk je nilai daya 459.3 Newton. Okey. Sampai situ ada nak tanya Habidah ni, bab tajuk ni. Bab 2. Okey, next berat. Sekejap 2.8 berat. Okey, ni menunjukkan seorang atlet acara angkat berat menjuak barbel. Ni asal tadi F sama dengan MA. Yang ni kita nak tukarkan, boleh gantikan F sama dengan W berat. M tu M lah. A tu ditukarkan pada G graviti. Yang ni macam persamaan gerakan tadilah, unit sama. Okey. So ni sama juga, berat angkasawan dengan berat. Kalau dia dekat bumi, berat dia berubah atau tidak? Berubah. Jising dia tetap sama sebab berbeza pucutan graviti. Okey. Yang ni nilai dia lah. Jising angkasawan di bumi ialah 81.65. Kalau dekat bulan, dia akan jadi ringan. Sebab nilai dia 1/6 daripada medan graviti bumi. Okey. Tu masuk berat lah, hubungan antara jisim dengan berat. Okey.